أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Syafiq bin Muhammad Idris. Nombor matriks D173099990. Baik. InsyaAllah pada kali ini bulan kami yang terdiri daripada 4 orang. InsyaAllah pada malam ni kami akan bercakap ataupun mengupas sedikit ataupun berkongsi maklumat sikit berkenaan hirabah. Baik, hirabah ni dalam erti kata lainnya adalah orang kata dengan merompak. Itu istilah paling senang. Kalau orang Melayu ni dia faham merompak. Kalau istilah dari segi syariahnya hirabah sama aja. Baik, saya mulakan dengan InsyaAllah saya mulakan dengan pengenalan, lepas tu ta'rif dan juga dalil, InsyaAllah. Baik, sedia maklum bahawa manusia ni dia saling memerlukan antara satu sama lain. Tak kira lah yang hang ni putih, yang hang ni hitam, yang hang ni cerah, yang ni gelap. Tak ada, dia memang perlukan antara satu sama lain. Dari segi kata lainnya adalah dari segi kehidupan sosialnya. Baik, bagi melengkapkan orang kata kehidupan manusia ni dihadirkan undang-undang. Baik, bagi undang-undang ni ada dua. Yang mana yang pertamanya adalah undang-undang ciptaan manusia. Baik, untuk yang undang-undang ciptaan manusia ni, of course lah, benda yang diciptakan manusia ni, manusia sendiri pun tak sempurna, apatah lagi yang diciptakannya. Macam undang-undang ni, bila ada undang-undang ni, dia akan ada banyak kelemahan, kekurangan dia. Memang akan hadir banyak benda-benda macam tu. Yang keduanya pula adalah undang-undang perundangan Islam, ataupun dari segi kata lainnya adalah syariat Islam. Syariat itu sendiri bermaksud undang-undang ataupun peraturan. Baik, kalau yang undang-undang Islam ni, seperti yang kita tahu bahawa ianya bertunjangkan wahyu ilahi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu undang-undang yang datang dari pencipta manusia itu sendiri, Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ini tentunya menyediakan undang-undang yang sangat tepat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Manusia ni kerdil, Allah Maha besar. Jadi kalau nak dikomparekan ataupun nak dibandingkan perundangan manusia dengan perundangan Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih baiklah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Yang manusianya banyak sangat kekurangan, sebab manusia ni sifatnya ada nafsu. Bila ada nafsu, apa yang mereka buat itu didorong nafsu itu, maka akan ada banyak kekurangan, akan ada yang tidak adil dan sebagainya. Jadi untuk orang yang beragama Islam, of course kebanyakannya akan lebih berminat ataupun lebih suka akan syariat Islam. Jadi secara kesimpulan awal yang dapat saya buat berdasarkan apa yang saya beritahu tadi adalah
yang sebenarnya law atau peraturan atau syariat ini adalah sebenarnya bertujuan untuk melengkapkan atau menyempurnakan kehidupan seharian manusia. Seterusnya, kita pergi kepada takrif. Kita pergi yang pertamanya, kalau boleh kita tengok kepada apa maksud jenayah. Jenayah bermaksud tindakan kesalahan oleh seseorang atau individu atau sekumpulan dengan niat untuk melakukan kesalahan itu. Jadi mereka ni boleh dikenakan hukuman ataupun balasan, sama ada penjara atau hukuman mati ataupun yang setimpal dengan perbuatan mereka tu. Baik, sekarang kita pergi kepada hirabah. Hirabah bermaksud merompak. Jadi dari segi bahasa, hirabah ni bermaksud perang. Dari segi istilahnya kita ambil daripada Imam Syafi'i, sebab kita mengikut mazhab Syafi'i. Jadi ikutlah mazhab Syafi'i punya kan. Jadi apa yang Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata hirabah ni membawa maksud tindakan keluar oleh seseorang atau sekumpulan untuk merampas harta atau membunuh atau menakutkan orang dengan mereka ni, orang kata, menggunakan kekuatan atau dalam kata lain adalah kekerasan. Mereka buat perkara-perkara ni terhadap mangsa di suatu tempat yang kita katakan terpencil atau tempat yang ada kemungkinannya mangsa tak boleh diselamatkan. Okey, dalam hirabah ni sebenarnya ada, orang kata, persamaan dari segi maksud, macam istilah kepada hirabah ni. Okey, yang pertamanya adalah al-hirabah. Kalau yang tak kenal lah, dia ada istilah lain untuk hirabah. Yang first, of course lah, hirabah maksud perompak kan. Lepas tu sariqah al-kubra. Ni sama je, tapi istilah lain-lain. Dan yang terakhir, qatta at-tariq. Dia ada 3. So yang tu merupakan istilah untuk merompak. Bukan untuk kita pergi merompak, tapi ni istilah untuk perkataan merompak. Baik, untuk dalil pensyariatan hukuman hirabah kepada hirabah ini, ianya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Maksudnya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Bagi asbab ayat ini, kita melihat dari Yazid bin Abi Habib bahawa Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas yang isinya menanyakan tentang ayat ini. Anas menjawab bahawa ayat tersebut berkenaan dengan suku Urainah yang murtad dari Islam dan membunuh penggembala unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang membuat keonaran di bumi seperti membunuh, mengganggu dan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman bin Syarif. Dia nombor Kementri D183-1185. Hari ini saya akan menerangkan kategori bagi hirabah, syarat pensabitan bagi hirabah dan hukuman hirabah. Okey, pertama kalinya mari kita lihat apakah kategori bagi hirabah. Okay, kategori yang pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Yang kedua, penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Dan penjenayah yang merompak harta dan tidak mengancam nyawa. Dan terakhir, penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Ini adalah empat kategori pelaku jenayah bagi hirabah. Okay, jenayah paling berat adalah berdasarkan kategori ini ialah membunuh dan merompak harta, dan sementara yang paling ringan ialah mereka yang sekadar menakutkan tanpa mengancam nyawa atau harta. Okey, setiap hukuman bagi jenayah ini adalah berbeza berdasarkan jenayah yang dilakukan. Okey. Cara-cara pensabitan hirabah bagi jenayah pertama iaitu jenayah membunuh dan merompak harta. Mereka akan dibunuh dan disalib selama 3 hari di tempat tinggi seperti kayu dan sebagainya. Hukuman sedemikian dikenakan sebagai memberi pengajaran kepada orang ramai, di samping orang ramai untuk memperlihatkan nasib mereka yang melakukan jenayah membunuh dan merompak harta. Okey. Ini kerana walau mereka melakukan jenayah tersebut, namun ia tidak bermakna ia terkeluar daripada Islam. Bagi jenazah Muslim tetap wajib dimandi, dikafan dan disembahyang serta dikebumikan selepas selesainya hukuman salib selama 3 hari. Okey, bagi jenayah kedua iaitu jenayah yang membunuh sahaja tapi tidak merompak harta. Ia akan hukumannya terima hanya membunuh tanpa disalib. Walau bagaimanapun, keluarga mangsa tidak boleh memberi pengampunan kerana hukuman ini adalah semua hak Allah SWT. Perbezaan antara pembunuh dalam jenayah ini dengan jenayah bunuh dalam bab kisas ialah pembunuh di sini membunuh bertujuan untuk menakut-nakutkan dan mengganggu perjalanan orang ramai dengan menggunakan kekuatan tanpa mengambil kira mangsa tertentu. Malah ia akan membunuh saja jika orang ramai lalu di tempat tersebut. Oleh itu, segala hukuman akan ditentukan oleh Allah SWT, dan pengampunan oleh keluarga tidak akan dapat menggugurkan hukuman ini. Okey. Syarat pensabitan bagi penjenayah yang ketiga iaitu penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Mereka yang merompak saja akan dihukum potong tangan secara bersilang. Maksudnya, tangan kanannya akan dipotong bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya pada pergelangan kaki. Sekiranya jenayah itu diulang, mereka akan dipotong tangan kiri dan kaki kanan akan dipotong. Jadinya kalau bagi kesalahan yang pertama yang mereka buat, mereka akan potong tangan kanan dan mereka akan potong kaki kiri. Kalau jika mereka melakukan semula jenayah tersebut, mereka akan potong tangan kiri dan kaki kanan. Jadi bersilang. Walau bagaimanapun, jenayah ini kita perlu tengok daripada segi jumlah harta yang dirompak. Mestilah dia mencecah kadar yang ditetapkan dalam kesalahan mencuri, iaitu suku dinar atau lebih atau yang sama nilai dengannya. Okey, kalau jika kesalahan jenayah yang dilakukan tersebut tidak menepati
jumlah yang ditetapkan, pihak hakim akan mengenakan hukuman takzir yang sesuai bagi penjenayah tersebut yang tidak menepati syarat ataupun jumlah harta yang dicuri yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Okey. Ini kerana perbezaan antara jenayah yang dilakukan oleh perompak dengan pencuri ialah pencuri hanya mencuri barangan harta secara sembunyi, sementara perompak melakukannya dengan ia menakutkan dan mengganggu perjalanan orang ramai dengan menggunakan kekuatan. Apatah lagi kalau dia berjauhan daripada orang ramai. Okey, jenayah yang keempat ialah jenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa dan merompak harta. Pensabitan jenayah tersebut, mereka yang hanya menakut-nakutkan tanpa merompak dan membunuh, mereka akan dihukum mengikut hukuman takzir, seperti mereka akan dibuang negeri, dipenjara dan sebagainya. Hukuman ini bergantung pada arahan pemerintah dan tiada tempoh yang tertentu yang ditetapkan bagi hukuman penjara. Malah pemerintah boleh memberi pengampunan jika perlu. Okey, maksudnya kalau berdasarkan jenayah tersebut, kalau kalau jenayah tersebut sangat berat dan ia sering melakukan jenayah tersebut, pemerintah boleh menggunakan kuasanya untuk membuang si pelaku tu pulang daripada negeri dan akan dipenjara dan sebagainya. Kalau jika kesalahan itu ringan ataupun ia sekali-sekala tidak selalu, maka pemerintah boleh mengampun jika ia perlu berdasarkan kesalahan tersebut. Okey, mari kita tengok pada hukuman hirabah. Hukuman hirabah terbahagi kepada 4, iaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya bersilang dan dibuang negeri. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikam bin Roslan. Nombor metrik D183111090. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang syarat menjatuhkan hukuman jenayah hirabah dan aplikasi. Okey, syarat bagi seseorang itu dijatuhkan hukuman hirabah adalah, yang pertama, muharib adalah mukallaf, iaitu orang yang melakukan hirabah mestilah baligh dan cukup umur. Selain itu, muharib mestilah membawa senjata, iaitu orang yang melakukan hirabah mestilah membawa senjata bagi tujuan mengancam, merompak atau membunuh. Okey, yang ketiga ialah syarat bagi menjatuhkan hukuman hirabah ke atas seseorang ialah lokasi kejadian mestilah jauh daripada orang ramai. Ini bagi tujuan untuk si mangsa tidak dapat meminta pertolongan daripada orang lain. Akhir sekali, yang keempat ialah hirabah berlaku secara terang-terangan, iaitu orang yang melakukan hirabah jelas melakukannya. Contohnya dia jelas mengancam nyawa si mangsa. Okey. Seterusnya ialah aplikasi undang-undang syariah. Seksyen 24, bila hukuman hudud hirabah boleh dikenakan atau tidak dikenakan. Okey, kesalahan hirabah akan dikenakan hukuman hudud sekiranya mengandungi 3 ciri ini. Yang pertama ialah bersalah seorang mukallaf dan dilakukan dengan niat tiada paksaan, tidak terdesak dan tidak berhajat. Yang kedua ialah apabila berlaku di luar kawasan kediaman mangsa jenayah. Yang ketiga, apabila ia berlaku di dalam kawasan mangsa dan mangsa sukar mendapatkan pertolongan.
Okey. Seterusnya, hukuman wuduk hirabah tidak boleh dikenakan dalam keadaan seperti dia ada dua. Yang pertama, apabila pesalah meninggalkan perbuatan jenayah hirabah atau syarikah sebelum proses undang-undang berjalan ke atas perbuatannya dan masa jenayah belum mempunyai pengetahuan dengan jelas ke atas perbuatan pesalah dan syarat pesalah, mengisytiharkan taubatnya di hadapan hakim atau pendakwa syar'i dan menyerahkan balik harta yang dirampas kepada pemilik yang daripadanya harta itu telah dirompak, atau apabila pesalah menyerah diri dengan sukarela sebelum proses undang-undang mula digerakkan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Haziq bin Muhammad Fakrazi. Nombor metrik saya di 183-11106. Ini saya akan bacakan kesimpulan hirabah. Saya bacakan sebagai kesimpulannya, jenayah sosial akan bawa pelbagai masalah atau kesan buruk terhadap masyarakat. Jadi semua pihak yang berkenaan patut kerjasama untuk mengatasinya. Maka sebuah masyarakat yang majmuk dan kesejahteraan akan dibina. Orang ramai harus juga memainkan peranan masing-masing dalam membantas jenayah ini. Undang-undang jenayah Islam yang diredai oleh Allah adalah undang-undang yang paling sesuai dan berkesan dalam permasalahan jenayah. Justru sekiranya masyarakat ingin melihat kewujudan, keamanan dan keharmonian pada individu, masyarakat dan negara, mereka seharusnya bersedia kembali kepada pelaksanaan undang-undang jenayah Islam. Sekiranya masyarakat masih lagi menaruh harapan kepada undang-undang jenayah ciptaan manusia, jenayah pasti akan terus berkembang pesat kerana sudah terbukti nyata undang-undang ciptaan manusia gagal menangani permasalahan jenayah. Jadi dalam kesimpulan ini saya uraikan untuk menghapuskan kes-kes hirabah ni, seluruh masyarakat kena bersatu padu dan menyokong undang-undang Islam supaya bagi perompak-perompak ataupun kes-kes hirabah ni hilang. Kerana kalau manusia lagi menaruh harapan pada undang-undang ciptaan manusia, jadi undang-undang ciptaan manusia kan, kalau buat salah masuk penjara, lepas tu keluar, lepas tu buat salah lagi masuk penjara, lepas tu keluar. Kalau paling komai pun penjara semua hidup. Jadi takkan bagi rasa kegerunan lah pada penjenayah ini. Jadi kita ataupun seluruh Indonesia kena bersatu untuk menyokong undang-undang Islam bagi perompak-perompak ataupun hirabah ni rasa gerun untuk buat jenayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.